Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak darjah 6, untuk subjek sirah minggu ini, kita akan ulang kaji tentang Perang Khandaq. Okey, apa yang tertera dalam slide ini adalah poin-poin penting tentang Perang Khandaq. Nama lain, maksudnya nama lain bagi Perang Khandaq ni orang panggil Al-Ahzab, yang bermaksud tentera bersekutu kerana kaum Quraisy bergabung dengan kaum-kaum Yahudi. Okey, faktor ni penyebab terjadinya Perang Khandaq. Kaum Yahudi menghasut musyrikin Mekah supaya menentang kaum muslimin setelah mereka diusir dari Madinah kerana melanggar perjanjian Madinah seramai 3,000 orang. Okey, tengok pada tarikh. Tarikh ni bila berlaku? Berlaku pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijrah 627 Masihi di kawasan sempadan kota Mekah. Maksud Khandaq. Okey, maksud Khandaq ni ialah parit. Okey, kenapa? Kenapa maksud Khandaq ni parit? Kita akan tahu selepas ni. Okey, ini adalah bilangan tentera-tentera yang terlibat dalam Perang Khandaq. Okey, tentera musuh. Abu Sufyan menggabungkan 4,000 tentera Quraisy dengan 6,000 tentera gabungan kaum-kaum Yahudi menjadikan tentera kafir seramai 10,000 orang. Tentera Islam seramai 3,000 orang. Nilai 3,000 ni sedikit ya, walaupun kita rasa 3,000 ni banyak dah. Tapi bila kita bandingkan dengan tentera musuh keseluruhan ialah 10,000 orang. Jadi automatik 3,000 ni adalah nilai yang kecil. Okey, macam mana terjadinya Perang Khandaq ni? Apa peristiwanya? Okey, berita kedatangan tentera kafir diketahui oleh Rasulullah SAW. Lalu kaum muslimin segera bermesyuarat bagi membincangkan strategi peperangan. Kemudian dalam mesyuarat tu, Salman Al-Farisi mencadangkan agar digali parit sepanjang jalan masuk Madinah sebagai benteng pertahanan pihak lawan, dan cadangan ini dipersetujui ramai. Okey, kemudian bila rancangan Salman Al-Farisi tu dipersetujui ramai, okey, mereka pun menggali parit selama 6 hari seluas 40 hasta, dan golongan wanita yang lain serta kanak-kanak ditempatkan di dalam rumah yang sudah diperkukuhkan. Apabila tentera bersekutu tiba di Madinah, mereka terkejut melihat parit yang luas dan dalam di sekeliling Madinah. Segala percubaan untuk memasuki Madinah gagal kerana mereka dihujani anak panah tentera Islam. Tentera musuh hanya mampu mengepung dan memanah dari luar sahaja. Laluan sempit antara parit berjaya dilalui beberapa tentera bersekutu, tetapi berjaya dipatahkan tentera Islam. Okey, dalam Perang Khandaq ni, umat Islam yang menang. Yang memenangi Perang Khandaq ni adalah umat Islam. Okey, faktor kejayaan. Okey, penyebab kejayaan bagi Perang Khandaq ni. Yang pertama, keislaman Nu'aim ibnu Mas'ad. Beliau menemui Rasulullah SAW secara sulit dan menyatakan keislamannya dan menawarkan diri untuk membantu Islam. Beliau menimbulkan prasangka antara tentera bersekutu untuk mengkucar-kacirkan dan menurunkan semangat mereka. Bantuan Allah berupa tentera yang tidak boleh dilihat dan angin kencang yang membawa debu
tanah dan anak-anak batu kepada tentera persekutu. Mereka terus melarikan diri dan balik ke Mekah dan akhirnya tentera Islam beroleh kemenangan. Okey, ini adalah faktor kejayaan bagi umat Islam kita dalam perang Khandaq. Okey. Kita pergi kepada tajuk seterusnya, Perjanjian Hudaibiyah. Okey, sama macam tadi, ini adalah poin-poin penting dalam Perjanjian Hudaibiyah. Okey, pengertian. Perjanjian damai antara Rasulullah SAW dengan musyrikin Mekah dinamakan Perjanjian Hudaibiyah kerana ianya ditandatangani di suatu tempat bernama Hudaibiyah. Tarikh berlaku pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah. Faktor terjadinya Perjanjian Hudaibiyah. Rasulullah SAW bermimpi memasuki Mekah bersama para sahabat untuk menunaikan umrah. Rasulullah SAW bersama kira-kira 1,400 orang Islam menuju ke Mekah untuk menunaikan ibadah umrah. Okey. Apa pula peristiwa Perjanjian Hudaibiyah? Tentera Islam menuju ke Mekah dengan tidak membawa senjata kecuali senjata yang tersarung. Kaum musyrikin Mekah telah menghantar 200 tentera berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Namun, rombongan Rasulullah SAW dapat mengelak daripada bertembung dengan tentera Khalid bin Al-Walid. Pembesar Quraisy mengutuskan Urwah untuk berunding. Namun, keputusan rundingan tersebut ditolak oleh mereka. Rasulullah SAW telah mengutuskan Uthman bin Affan untuk berunding dengan kaum Quraisy. Namun, Uthman telah dihalang daripada kembali kepada kaum muslimin selama 3 hari. Tersebar kabar angin mengatakan Uthman telah dibunuh. Kaum muslimin telah bersepakat untuk menuntut bela atas kematian Uthman. Maka terjadilah Bai'atul Ridwan di bawah sebatang pokok. Apa itu Bai'atul Ridwan? Bai'atul Ridwan ialah perjanjian sehidup semati. Kaum musyrikin berasa gerun dan mengambil keputusan untuk membebaskan Uthman. Mereka terus mengutuskan Suhail untuk berunding dengan Rasulullah SAW. Maka terjadilah Perjanjian Hudaibiyah. Okey, kita tengok apa isi kandungan Perjanjian Hudaibiyah. Okey. Yang pertama, genjatan senjata selama 10 tahun. Maksudnya tiada perang selama 10 tahun. Orang Islam dibenarkan memasuki Mekah tahun berikutnya dan boleh menetap selama 3 hari sahaja dengan membawa senjata bersarung. Orang Quraisy yang lari ke Madinah tanpa kebenaran keluarga dikembalikan semula walaupun telah memeluk Islam. Orang Islam yang lari ke Mekah tidak perlu dikembalikan. Kedua-dua pihak boleh membuat perjanjian dengan mana-mana kabilah Arab tetapi tidak boleh membantu peperangan. Okey, ini semua adalah isi Perjanjian Hudaibiyah. Okey, kita tengok pula apa kesan Perjanjian Hudaibiyah. Okey. Yang pertama, musyrikin Mekah secara tidak langsung telah mengiktiraf Rasulullah SAW dan negara Islam Madinah. Semua Yahudi yang khianat diusir dari Madinah. Dakwah Islam dapat disebarkan secara meluas di Madinah.
kehidupan masyarakat dan negara aman damai. Membawa kepada dasar buka pintu kepada orang Islam di Madinah. Ramai kafir Quraisy yang memeluk Islam. Perjanjian Hudaibiyah membuka jalan kepada pembebasan kota Mekah. Okey. Jadi ini semua adalah kesan daripada perjanjian Hudaibiyah. Okey. Saya harap awak semua dapat faham apa yang saya cuba terangkan dan juga apa poin-poin penting dalam slide ini. Okey, sekian itu sahaja untuk minggu ini. Saya harap semua dapat jaga dirilah. Okey. Semoga kita semua dijauhi dari wabak penyakit COVID ini. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.